Penuhilah dan kuasailah hati kami. 圣灵充满我们的心， Dimanapun kami berada pada saat ini, biarlah hadirat Allah kami alami. 无论我们在任何的地方，让我们能够经历神的圣灵。 Meskipun pada saat ini kami ada di depan layar televisi atau layar gadget kami, 虽然我们这个时候在这个电视机的前面，或者在我们的手机的前面， tetapi hati kami benar-benar beribadah kepada Tuhan. 让我们能够诚心的来到主的面前，我们来敬拜你。 Berkata-katalah ya Tuhan kepada setiap kami. 求主你对我们每个人说话， Nyatakanlah isi hatimu ya Tuhan. 求主你彰显你的心意， Urapilah kedua hambamu yang menyampaikan firman-Mu. 求主你高莫你两位传讲你信息的仆人， Biarlah semua kebenaran yang hendak Tuhan ajarkan kepada kami dapat kami mengerti dengan terang. 让神要教导我们的真理，让我们能够清楚的明白。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们都是祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi. 各位主内亲爱的弟兄姐妹，大家平安。 Kami senantiasa berdoa kiranya saudara-saudara tetap diberikan kesehatan dan kebahagiaan. 我们常常向神祷告，当我们每个人，神都赐给我们每一个健康的身体。 Di dalam segala keterbatasan dan kesulitan yang kita alami. 在我们有限的当中，在我们所经历的困难当中， Sungguh kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 我们深信我们的神是永远不离开我们的。 Biarlah kita semua dapat berdiri teguh di hadapan Tuhan. 但我们每个人在神里面都能坚固。 Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. 弟兄姐妹，让我们看一段的经文。 Kita akan merenungkan dari kitab Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai dengan 38. 我们看马太福音第9章第35到38节。 Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan 38. 马太福音第9章35到38节。 Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 马太福音第9章35到38节，神和外说：耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。于是对门徒说：要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。 Saudara-saudara, the world is my parish atau dunia adalah ladang pelayananku adalah satu penyataan yang cukup terkenal dari John Wesley. 弟兄姐妹，全世界是我的牧区，是约翰卫斯理的一段名言。 Pernyataan ini ia tuliskan di dalam surat kepada temannya yang bernama John Clayton pada tahun 1739. 这段名言呢，约翰卫斯理他写信给他的朋友 John Clayton， 在1739年的时候所提到的一段话。 Saudara-saudara, parish di dalam bahasa Inggris itu berarti suatu wilayah pelayanan atau wilayah pengembalaan. 这里所提到的 parish 中文就是教区或牧区，就是他所服侍的这个地方。 Pada masa John Wesley, gereja Inggris atau gereja Anglikan yang merupakan satu-satunya gereja resmi di Inggris terbagi atau dibagi dengan beberapa daerah pelayanan. 在那个时候呢，就是在英国这个教会都是圣公会，所以他们这个教会已经在里面有分了许多的这个区域。
Mungkin untuk konteks sekarang ini Gereja Metodis Indonesia terbagi dengan beberapa distrik-distrik. 就如同我们目前印尼的卫理公会是有许多的这个教区。 Meskipun John Wesley merupakan pendeta dari gereja Anglikan, 虽然约翰卫斯理他是圣公会的牧师， tetapi dia bukanlah gembala wilayah, bukanlah gembala dari parish. 可是呢，他本身并不是这个圣公会的这个牧者。 Setelah peristiwa Aldersgate atau peristiwa pembaruan iman dari John Wesley, 就是当经历了这个亚德门这个属灵的复兴的这个事件经历之后， John Wesley mengalami satu perubahan yang sangat besar dalam pelayanannya. 约翰卫斯理他的侍奉的生涯当中有一个很大的改变。 Dia melayani dengan penuh kuasa Roh Kudus, dia melayani dengan semangat dan berkobar-kobar. 他充满这个能力，有圣灵来帮助他，他能火热的服侍神。 John Wesley ingin bahwa setiap orang-orang di segala tempat, di dalam setiap pekerja, dimanapun mereka berada, mereka mendengarkan Injil Kristus dan diselamatkan. 约翰卫斯理他愿意每个人，无论在任何的地方，每个人所有人都能够听到神的这个福音，能够得救。 Terutama kepada masyarakat dari kalangan bawah, dari kalangan buruh, para pekerja tambang, dari masyarakat miskin. 特别是那一群那些工人、那些矿工、那些这个平民百姓。 Yang saat itu mereka ini adalah orang-orang yang seringkali diabaikan oleh gereja. 那个时代呢，这些人都是教会常常忽略的。 Mereka adalah orang-orang yang tidak terjangkau dalam pelayanan gereja. 在教会的服事当中，是教会所忽略的一群，他们没有去引领的人。 Meskipun mereka secara KTP mereka adalah orang Kristen, tercatat sebagai orang Kristen. 虽然他们被登记是一位基督徒， Tetapi dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. 可是他们在他们的生活当中，他们并没有行出主耶稣吩咐他们去做的。 Kalangan ini seringkali mereka bermabuk-mabukan, minum-minuman keras, mereka berjudi, mereka melakukan praktek jual beli buruh dan sebagainya. 他们常常去犯罪，他们醉酒，他们赌博，他们行了一些不合神心意的事。 Saudara-saudara, kepada mereka ini hati John Wesley tergerak dengan hati Kristus. 我们知道，约翰卫斯理他看到这些人的时候呢，他被主的这个心呢所感动了。 Sebenarnya ia ingin bersama-sama gereja Inggris, gereja yang ia layani untuk bersama-sama melayani orang-orang seperti ini. 其实呢，他非常的希望他能够以这个英国的教会一起的同心的来服侍。 Akan tetapi kemudian dia terhambat kepada izin, kepada ketentuan daripada pemimpin-pemimpin gerejanya sendiri. 可是呢，他得到了这个教会的这些的规定，一些的不许可，所以他的这个服侍受到拦阻。 Saudara-saudara, khotbah John Wesley yang begitu berkarisma, begitu bersemangat. 我们知道这个约翰卫斯理的讲道是充满活力，是非常的热忱，是很有这个感召力的。 Yang menyerukan pertobatan, menyerukan kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. 因为约翰卫斯理他不断的来这个呼求，就是呼喊他们，宣告让他们能够悔改，让他们能够有过这个虔诚的生活。 Dan juga puji-pujian yang begitu semangat dinyanyikan. 他们也是以这个非常有活力的这个赞美诗来歌颂神。 Ini dipandang sebagai sesuatu yang beda, yang tidak biasa dengan tradisi atau kebiasaan gereja Inggris yang konservatif pada masa itu. 他所呈现的这一切被视为以当时这个教会的这个习惯、教会的这个传统是不符合、是不一样的。 Sehingga John Wesley tidak diizinkan dalam tanda kutip untuk berkhotbah di gerejanya sendiri. 所以约翰卫斯理也不被允许在这个圣公会讲道。 Saudara-saudara, seorang sahabatnya yang bernama George Whitefield, dia menyampaikan pendapat kepada John Wesley. 约翰卫斯理的一位朋友乔治怀特菲，他对约翰卫斯理说： Jikalau kamu tidak bisa melayani di dalam gerejamu, berkhotbah di dalam gerejamu,
如果你不能在这个教会里面以火热的这个来服侍神的话， kamu bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu di lapangan-lapangan terbuka. 你可以在这个露天，在一个广场外面，去传讲神的信息。 Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh George Whitefield, dia berkhotbah di banyak orang di lapangan terbuka. 就如同他一向所做的，在一个露天当中，向众人讲道。 Kemudian dia diajak oleh John Wesley, diajak oleh George Whitefield, dia berkhotbah di lapangan terbuka di Bristol pada mulanya. 后来呢，就是这位乔治呢，就跟这个约翰卫斯理在就是在这个外面这个广场或者一些的露天那边讲道。 Dan sejak saat itu John Wesley berkhotbah di lapangan-lapangan terbuka. 他就是在那些广场、那些露天传讲神的话语。 Dia berkhotbah dengan penuh kuasa Roh Kudus. 他充满这个圣灵的，在那里正道。 Di dalam sejarah gereja Metodis dicatat bahwa dia berkhotbah dari kota satu ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. 卫理公会的这个历史有记载，这个约翰卫斯理他从一个城市到另外一个城市，在城镇就是不断的来讲道。 Di dalam semasa hidupnya dia berkhotbah 40.000 kali. 在他的一生当中呢，他讲过4万篇的道。 Dan dia berkuda, dengan mengendarai kuda dia menyampaikan firman Tuhan, dikatakan sebanyak 400.000 kilometer jauhnya. 他就是这个骑马去传福音的话，被记载他已经骑了大概40万的这个公里。 Dan orang-orang yang bertobat yang setelah mendengarkan pemberitaan dari John Wesley, 那些众人听了这个约翰卫斯理的讲道之后， kemudian digembalakan di dalam kelas-kelas meeting atau kelompok-kelompok kecil. 这个约翰卫斯理就会带领他们进入班会。 Dan tercatat lebih daripada 15.000 kelompok kecil yang ada pada zaman John Wesley. 被记载，在这个约翰卫斯理的时代呢，他们有建立了15000个班会。 Meski demikian John Wesley tidak berminat untuk membuka satu gereja atau satu sinode yang baru. 虽然如此呢，约翰卫斯理他并没有希望或者不想建立或者建设一个教会。 John Wesley mendorong bagi orang-orang yang telah bertobat ini, bagi orang-orang yang telah tergabung di dalam kelas-kelas meeting untuk mereka datang ke gereja Inggris, gereja yang di mana dia layani. 所以呢，约翰卫斯理还是鼓励那些已经听了他的道悔改的那些人，能够到这个圣公会，在主日的时候去圣公会来敬拜神。 Kalaupun gereja Metodis terbentuk pada akhirnya, 如果到最后我们看到成立了这个卫理公会的话呢， itu bukan karena keinginan daripada John Wesley, 不是约翰卫斯理的这个意愿。 tetapi karena desakan daripada pengikut-pengikut gerakan Metodis yang ada di Amerika, yang berimigrasi di Amerika. 是因为呢，已经移民到美国的那一群这个寻道卫理公会的那些信徒，是他们建议的。 Mereka meminta kepada John Wesley, tolong utus seorang gembala, tolong utus seorang yang bisa mengembalakan kami di Amerika. 他们就是请约翰卫斯理能够差派可以在美国牧养他们的一位牧者。 Setelah itu maka berdirilah gereja Metodis yang bermula di Amerika. 所以呢，在那个时候就建立了首次在美国的卫理公会。 Saudara-saudara, di dalam konteks seperti inilah John Wesley mengatakan, saya memandang seluruh dunia adalah ladang pelayanan saya. 所以在这样的如此的情况之下呢，约翰卫斯理就说，全世界都是我的牧区。 Bagi John Wesley, pelayanan tidak hanya terbatas di dalam tembok gereja saja. 对于约翰卫斯理来说，这个传福音的工作不是单单在这个教会的这个建筑这个围墙里面。 Pelayanan tidak hanya bergantung kepada tradisi-tradisi atau ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dari gereja. 因为他们不是单单要守这个教会所规定的一些的传统而已。
Tetapi dimanapun dia berada, ketika Tuhan panggil untuk melayani, dia melayani jiwa-jiwa yang telantar itu. 无论他在任何的地方，如果神允许的话，他都愿意去服侍那些困苦流离的人。Saudara-saudara, bukan berarti pelayanan di gereja itu tidak penting. Bukan berarti pelayanan di gereja tidak penting. 不是说在教会里头的这个服侍是不重要的。 Tetapi John Wesley melihat bahwa pelayanan yang bisa dilakukan bukan hanya di dalam satu institusi atau di dalam gedung gereja saja. 所以约翰卫斯理他看到这个上帝的服侍工作不是单单在一个教会里面可以进行。 Dimanapun dia berada, dia bisa melayani Tuhan. 无论他在任何地方，他都能够服侍神。 Saudara-saudara, sesungguhnya dia sedang meladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 因为我们看到约翰卫斯理他是效法主耶稣所做的。 Di dalam pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini, 我们看到主耶稣在这个世界上的服侍。 Tuhan Yesus menyerukan pertobatan. 我们知道主耶稣呼吁人们悔改。 Dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. 因为他传讲这个神的国度的这个福音。 Dia mengajak orang-orang untuk hidup berkenan dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. 他教导人们能够按照神的旨意，能够按照神的这个真理而活。 Di dalam nas yang tadi kita baca, 我们刚才所读的经文， dikatakan bahwa Yesus berkeliling dari kota dan desa. 我们看到主耶稣走遍各城各乡。 Pelayanan Tuhan Yesus tidak terbatas di dalam bait Allah atau rumah-rumah ibadat atau sinagog-sinagog. 我们看到主耶稣的服侍工作不是单单限制在这个圣殿里面或者教会里面。 Yesus berkeliling dari semua kota dan desa. 所以主耶稣走遍各城各乡。 Dia memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. 他就是先讲了这个天国的福音，医治了各样的疾病。 Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajar dengan penuh dengan kuasa dan penuh dengan karisma. 我们知道主耶稣充满能力，充满这个感召力的服侍。 Dia melakukan mujizat-mujizat, dia melakukan tanda-tanda bahwa dia adalah Allah yang hidup. 他行了许多的这个神迹奇事，来表明他是永生的神。 Semakin hari semakin banyak orang yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus dan bertobat. 越来越多的人，他们听了主耶稣的教导，他们都悔改。 Saudara-saudara, hal yang tidak biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya ini. 在我们看到，在主耶稣的这个服事当中，别人看来是不平常、不寻常的。 Barangkali membuat para pemimpin agama pada saat itu menjadi gerah. 使当时的这些教会领袖他们觉得非常的热起来，非常的着急。 Mereka yang seharusnya mendukung, membantu pelayanan Tuhan Yesus. 其实他们应该支持主耶稣所做的， Tetapi mereka malah menghalangi, menghambat pelayanan Tuhan Yesus. 相反的，他们是阻碍了、拦阻了主耶稣所做的。 Akan tetapi saudara-saudara, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat jiwa-jiwa yang banyak itu. 我们看到主耶稣看到那些困苦流离的人们，他受了感动。 Jiwa-jiwa yang membutuhkan pengajaran yang benar. 那些灵魂，那些人都需要得到这个正确的这个教导。 Saudara-saudara, dengan oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya. 因此呢，主耶稣对门徒说 Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. 他说就是庄稼有很多，可是做工的人少。 Tentunya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tuaian itu bukan ladang gandum yang mungkin saja ada di sekitar mereka pada saat itu. 他所讲到这个庄稼，当然不是他们四周围的那些植物，那些麦。 Tetapi tuaian ini adalah orang-orang banyak yang ada di sekitar mereka. 他所提到的庄稼，就是他们四周围的许多的人、许多的灵魂。 Orang-orang banyak yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mereka adalah orang-orang yang lelah dan terlantar. 主耶稣称他们是困苦流离的人。 Mereka seperti domba-domba yang tidak tergembalakan. 他们就好像如同羊没有牧人一般的。 Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam konteks paralel dari ayat-ayat ini,
如果我们看到这个经文的另外别处有这个平行的一个段落的时候， yakni dalam Lukas 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 我们看路加福音第10章 Di situ, 第3节。 di situ dijelaskan bahwa peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus mengutus 70 orang murid-murid. 就是路加福音第10章第1节到第3节，那个时候我们看到主耶稣他差遣了70个门徒。 Kepada orang-orang inilah, kepada murid-murid inilah, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus mengatakan akan hal ini. 所以呢，主耶稣对那些门徒，对那些已经相信主的人，主耶稣如此说。 Lihatlah di sekelilingmu. 他说：“你要看你的四周围， Lihatlah orang-orang banyak itu. 你要看那些众人， Mereka lelah dan mereka telantar. 因为他们是困苦流离的， Oh, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan akan kasih Kristus. 他们是需要主耶稣的爱的人。 Aku Tuhan mengutus engkau kepada mereka. 我是指我差遣你们到他们当中。 Saudara-saudara, siapakah ke-70 orang murid ini? 弟兄姐妹，这个70个人，他们是谁呢？ Ada di antara mereka rasul-rasul yang memang secara relasi sangat dekat dengan Yesus dan mereka menerima pengajaran langsung daripada Tuhan Yesus. 他们当中有一些就是使徒，就是他们直接领受了主耶稣教导的使徒。 Akan tetapi ada 58 orang lagi yang mungkin mereka belum begitu lama mendengar tentang Injil Kerajaan Allah. 可是有一些人呢，他们是已经很许久了，听到主耶稣的教导有关这个天国的福音的人， Tetapi mereka telah mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. 他们已经领受，他们已经聆听了主耶稣所教导的， Mereka melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 他们已经看见主耶稣所行的。 Hati mereka sama dengan hati Kristus yang begitu tergerak melihat orang-orang banyak itu. 他们有主耶稣的心，他们看到那些困苦流离的人，他们的心里受感动。 Mereka bukanlah ahli-ahli Taurat. 他们不是法律师， Mereka tidak mendapatkan pengajaran-pengajaran kitab suci pada saat itu. 那个时候他们也没有领受了一些有关这个圣经的教导。 Tetapi mereka adalah orang-orang yang taat kepada Yesus. 可是他们是一群遵守主话语的人， Mereka adalah orang-orang yang berpegang kepada perkataan kepada Kristus. 他们是坚守主耶稣所教导的人。 Saudara-saudara, bukan berarti ketika Tuhan Yesus mengutus mereka untuk melayani orang banyak itu tidak ada masalah. 也不是说当主耶稣差遣他们去服侍的，他们没有遇到任何的问题。 Tuhan Yesus mengatakan, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. 因为主耶稣说：“我差遣你们如这个羊羔到这个狼群当中。” Saudara-saudara, seekor domba yang dewasa, domba besar pun di tengah-tengah serigala merupakan sesuatu yang sangat menyeramkan. 如果一头羊，他们在这个狼群当中是非常可怕、非常危险的。 Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kamu tuh seperti anak domba yang aku utus di tengah-tengah serigala. 可是主耶稣说：“你如同羊羔在狼群中。” Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberitahu kepada ke-70 murid itu, ketika engkau aku utus, engkau akan menghadapi begitu banyak masalah. 因为主耶稣知道，他差遣70个人的时候，他们会遇到许许多多的问题。 Tidak mudah bagi kamu ketika kamu memberitakan Injil Kerajaan Allah. 当你要传讲这个天国福音的时候，是不简单、不容易的事。 Tidak gampang bagi kamu ketika kamu menyatakan apa yang benar di hadapan Tuhan. 如果你在主的面前来教导真理的话，对你来说是不简单的事。 Tetapi kita melihat Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia akan menyertai mereka senantiasa sampai pada akhir zaman. 可是我们知道，主耶稣允许他们说：“我会与你们同在，直到这个世界的末了。” Saudara-saudara, Tuhan Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan melihat orang-orang yang lelah dan telantar itu. 我们看到主耶稣，他看到那些困苦流离的人，起了他的怜悯的心。 Dan Tuhan Yesus mau bahwa
Orang-orang banyak itu pun dilayani oleh murid-murid Yesus. 主耶稣也愿意他的门徒们能够去服侍那些人。 Saudara-saudara, bukankah kita adalah murid-murid Yesus? 弟兄姐妹，我们不是跟随主耶稣的人吗？ Saudara, Tuhan Yesus pun mengutus hal yang sama kepada kita semua. 弟兄姐妹，我们看到主耶稣也对我们要求我们做同样的事情。 Tuhan Yesus bukan hanya mengutus para rasul untuk melayani jiwa-jiwa yang telantar itu. 主耶稣不是单单差遣使徒来服侍那些人， Tetapi Tuhan Yesus juga mengutus orang-orang yang percaya kepadanya. 主耶稣也差遣所有相信他的人。 Tuhan Yesus bukan saja mengutus hamba-hamba Tuhan, para penginjil, pendeta pada konteks pada masa kita sekarang ini. 在这个时代，我们看到主耶稣不是单单差遣牧师传道为他服侍， Tetapi Tuhan Yesus juga mengutus saudara-saudara sekalian untuk pergi melayani orang-orang yang lelah dan telantar itu. 同样的，主耶稣也差遣你和我来服侍那些困苦流离的人。 Saudara-saudara, Tuhan Yesus pun mungkin berkata kepada kita, lihatlah di sekitarmu itu. 主耶稣也对我们说：“你看你的四周围吧， Lihatlah orang-orang banyak yang ada di sekitarmu setiap hari. 你看你每天所遇到的你四周围的那些人， Lihatlah anggota keluargamu. 你看你的家人， Lihatlah orang-orang yang bekerja di kantormu. 你看你在你的职场的那些人， Lihatlah para tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumahmu. 你看你的隔壁的四周围的邻居， Lihatlah teman-temanmu yang ada di kampus atau di sekolah. 或者你看你在学校的同学， Lihatlah mereka itu. 你就关注他们， Mereka seperti domba yang tidak tergembala. 他们就如同羊没有牧人一般， Mereka lelah dan mereka telantar. 他们是困苦流离的人。 Saudara-saudara, bersediakah engkau diutus untuk mereka? 弟兄姐妹，你是不是愿意被主所差遣去服侍他们？ Mereka adalah ladang pelayanan kita, saudara. 他们是我们服侍的禾场。 Saudara-saudara, pelayanan tidak hanya terbatas di dalam gedung gereja saja. 弟兄姐妹，我们知道这个服侍的工作不是限定于在这个教会里面而已。 Walaupun melayani di gereja itu sangat penting. 虽然我们在教会里面的服侍也是重要的， Akan tetapi dimanapun kita berada, Tuhan mengutus kita untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita itu. 可是无论说我们在任何的地方，我们看到神就差遣我们去服侍我们四周围、我们周遭的人。 Bersediakah engkau diutus oleh Tuhan untuk pergi ke sana untuk melayani mereka? 我们是不是愿意被神所差遣去服侍那些人呢？ Apalagi pada masa sekarang ini, saudara-saudara. 特别在这个特别的这个情况，就是特别的这个时期里面， Banyak orang-orang yang mengalami kesulitan-kesulitan. 许多人遭受到许多的困难， Banyak orang yang dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. 许多人对这个生活充满恐惧。 Maukah engkau hadir sebagai wakil Kristus kepada mereka? 你是不是愿意成为主的代表，进入他们当中？ Biarlah kita juga boleh memiliki semboyan sebagaimana yang dimiliki oleh John Wesley. 但愿我们也有这个约翰卫斯理的这个名言一样， Dunia adalah ladang pelayananku. 全世界是我的牧区。 Orang-orang di sekitar kita adalah ladang pelayanan kita. 我们周遭的人是我们这个服侍的禾场。 Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya ini 但愿神赐福他的话语。 dan menolong kita untuk melakukan. Amin. 阿门。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们同心祷告。 Terima kasih untuk firman yang Tuhan sampaikan melalui kedua hamba-Mu. 主耶稣，我们感谢你，你接着你两位仆人所传讲的信息， Tolonglah kami ya Tuhan agar kami memiliki hati seperti hati-Mu ya Tuhan Yesus. 主耶稣，求主你帮助我，让我们有一颗如同主耶稣的心那样。 Orang-orang di dalam keluarga kami mereka membutuhkan akan kasih-Mu. 我们的家人，他们也需要主你的爱。 Para tetangga kami, orang-orang yang bekerja di kantor kami, orang-orang yang ada di toko kami, mereka membutuhkan akan kasih Kristus.
我们的邻舍，我们的这个职场里面的同事，他们也需要主的爱。Tolong ya Tuhan, agar kami mau dan taat untuk menghampiri mereka, untuk memberitakan bahwa Yesus mengasihi mereka. 主啊，求你帮助我们，让我们能够接近他们，让他们传讲主耶稣爱他们。Buatlah hidup kami menjadi hidup yang berarti. 求主你帮助，让我们的生命成为有意义的生命。 Terima kasih Tuhan. 主耶稣，我们感 Di 谢 dalam 你。 nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们是祷告，奉靠主耶稣的名。 Amin. 阿门。